So kita jumpa lagi dalam matematik tingkatan 4 dalam bab yang ke-8, iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Dan untuk video pembelajaran pada kali ini, kita akan fokuskan kepada standard pembelajaran 8.2.4, iaitu menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan nilai sukatan serakan dan juga perwakilan grafik. Okey, so untuk kita tengok kesan ni, dia ada beberapa kes. Okey, untuk kesan perubahan ni dia ada merangkumi beberapa kes. Okey, seperti yang pertama, setiap data itu kita tambah atau kita tolak dengan pemalar yang seragam. Maksudnya setiap nombor dalam data itu kita tambah atau kita tolak dengan satu nilai yang seragam. Okey. Lepas tu yang kedua, dia boleh jadi setiap data didarab atau dibahagi dengan satu pemalas secara seragam. Kewujudan nilai pencilan dalam data, iaitu sama ada nilai yang terlalu kecil berbanding dengan nilai-nilai yang lain ataupun nilai itu terlalu besar berbanding nilai-nilai yang lain. Okay. Dan juga yang terakhir, kalau sesuatu data itu dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data sedia ada. Okay. So kita akan tengok satu persatu. Ada tak perubahan terhadap sukatan serakan, okay, bagi setiap kes ini. Okay, yang pertama, jika data itu ditambah atau ditolak dengan satu pemalar yang seragam. So, katakan kita ada satu data yang diberi pada kita adalah data tidak terkumpul yang belum disusun. So, langkah pertama ialah kita perlu menyusun data tersebut dulu dalam tertib menaik. Okay, bermaksud data yang diberi ini kita susun, so bermula dari sifar, disusun hinggalah nombor yang paling besar, iaitu 50. Okey, so ini ialah kita nak cari yang asal dulu, okey, baru kita nak buat bandingan dia. Okey, yang untuk sukatan serakan yang pertama, kita kena tengok dia punya julat. Julat ni apa? Julat ni ialah nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Jadi nombor yang paling besar ialah 50, nombor yang paling kecil dalam ni ialah sifar. Jadi julat ialah 50 tolak sifar. Jadi kita dapat 50. Okey. Yang kedua ialah julat antara kuartil. Julat antara kuartil ni apa? Julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Bagaimana nak cari kuartil ketiga? So kita tentukan dulu nombor di tengah-tengah, median. So yang warna kuning ni 30 ini adalah median. So, kuartil ketiga ialah nombor yang berada di tengah-tengah selepas median. So, nombor yang di tengah-tengah selepas median adalah 38 dan 42. 38 dan 42 ni, macam mana kita nak cari titik tengah dia? Kita ambil 38 tambah 42 bahagi dengan 2. Okay, untuk mencari kuartil ketiga. Kuartil pertama, cara yang sama, nombor yang tengah-tengah sebelum median. Jadi kita ambil 20 dan 28. Jadi 20 dan 28, 20 tambah 28 bahagi 2 untuk kuartil pertama. So bila kita kira, kita akan dapat 40 tolak 24. Jadi julat antara kuartil ialah 16. Seterusnya, untuk sukatan serakan, kita cari sisihan piawai dan juga varian. So, untuk sisihan piawai dan juga varian, saya tunjukkan dengan menggunakan kalkulator. So, bila kita ada kalkulator, so cara yang pertama ialah kita tekan on dan kita tekan mode ni, kita ambil mode SD. Okay, SD nombor 1. Kita masukkan data kita bermula dari sifar, diikuti dengan M plus ni, M tambah. Okay, setiap data kita masukkan dan juga kita tekan button M tambah. Okay, sampailah data yang terakhir. Kita masukkan satu persatu. 36. Okay, kemudian diikuti dengan 38. Setiap nombor yang kita masukkan, kita tekan M tambah. Okay, sehinggalah 50 dan tekan M tambah. Okay, untuk mencari
sisihan piawai kita tekan shift nombor 2. Jadi kita ambil yang nombor 2 tu. Kita tekan nombor 2. Kalau nombor 1 tu untuk tengok min Ini min. Kita tak nak min, kita terus kepada sisihan piawai. Jadi kita ambil terus nombor 2. Jadi sisihan piawai dia kita dapat 13.53. 13.53. Okey. Kemudian nak cari varian, kita ambil kuasa 2. Jadi kita dapat 183.11. Okey. So nak cari sisihan piawai, kita tekan shift, kita tekan nombor 2. Jadi kita dapat nombor untuk sisihan piawai. Kemudian kalau kita nak cari varian ialah sisihan piawai kuasa 2. Okey, kita dapat nilai varian. Jadi di sini nilai dia adalah 13.53 dan juga nilai varian ialah 183.11. So ini ialah data asal kita, data awal kita. Okey, sekarang kita nak buat bandingkan kalau kita tambah atau tolak. So di sini saya hanya tunjuk kalaulah kita dah tambah data itu, setiap data ditambah dengan 2. Okey, 2 ni ialah pemalar. Maksud setiap data ditambah ni, maksudnya setiap nombor-nombor ni ditambah 2. Okey. Jadi kita akan dapat satu data yang baru, iaitu 2, 22, 30 dan seterusnya. Okey. So kita nak bandingkan ada tak perubahan dari segi julat antara kuartil, sisihan piawai dan juga varian. So di sini julat nombor paling besar 52, tolak dengan nombor paling kecil 2. Jadi 52 tolak 2 kita dapat 50. So julat dia sama, kedua-duanya 50. Okey, kita tengok pula julat antara kuartil. Julat antara kuartil, median dia 32. Kuartil ketiga dia ialah nombor yang di tengah-tengah antara 40 dan 44. Jadi 40 tambah 44 bahagi 2. Tolak dengan kuartil pertama 22 dan 30. Jadi 22 tambah 30 bahagi 2 untuk kuartil pertama. Jadi kita akan dapat 42 tolak dengan 26. 42 tolak 26 kita dapat 16. Okey, julat antara kuartil juga sama. Okey. Kemudian kita nak cari sisihan piawai dan juga varian. Untuk sisihan piawai dan varian ni lebih mudah kalau kita terus menggunakan kalkulator. Okey, ingat lagi kita tekan mode SD, kita masukkan setiap nilai, setiap data itu kita diikuti dengan button M tambah ni. Jadi data kita bermula dari nombor 2. Okey. Sehinggalah data yang terakhir. Okey. Dan kita masukkan 52 M tambah. Kita tekan shift, kita tekan nombor 2. Okey, dan kita ambil nombor 2 lagi. Jadi kita akan dapat 13.53 untuk sisihan piawai. Jadi answer kita kuasa 2, kita dapat 183.11, di mana sisihan piawai dia ialah 13.53 dan varian dia 13.53 tu kuasa 2, kita akan dapatlah 183.11. Jadi kalau kita bandingkan data yang ditambah dengan 2 ni dengan data asal dia, kita nampak tak ada perubahan. Kalau kita nak cuba buat tolak pun tak ada masalah. Okey, tetapi saya tunjuk yang tambah sahaja. So kita boleh simpulkan bahawa tidak ada perubahan nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam satu set data ditambah atau ditolak dengan satu pemalar. Okey. So dari segi perubahan grafik juga, so yang ini saya ambil daripada buku teks. Okey, skor markah quiz science, di mana setiap cerapan itu ditambah dengan 2. So kalau kita tengok di sini bermula daripada 8 hingga 15, maksudnya setiap cerapan ni kita tambah 2, jadi 8 tambah 2 dia akan jadi 10. 15 tambah 2 dia akan pergi pada 17. Jadi bila setiap cerapan ni kita tambah 2 atau kita kurangkan dengan satu pemalar, kita nampak dia hanya teranjak ke kanan ataupun ke kiri. Bagi data ini bila kita tambah, so dia teranjak 2 langkah ke kanan.
Okey. So seluruh plot titik dianjak ke kanan sebanyak 2 unit dengan serakan tidak berubah. Okey, julat skor asal 15 tolak 8 kita dapat 7. Julat skor baru 17 tolak 10 pun kita dapat 7. Jadi julat bagi kedua-dua set data ini adalah sama. Okey, apabila setiap cerapan dalam satu set data ditambah atau dengan satu pemalar, nilai sukatan serakan tidak berubah. Okey, tadi dari segi kita tengok dari segi nombor dari segi data dia. Sekarang kita tengok dari segi perwakilan grafik pun dia tak ada perubahan. Okey. So yang kedua, kita nak tengok setiap data didarab atau dibahagi dengan satu pemalar yang seragam. Okey, kita ambil tadi kiraan yang asal. So kita tak payahlah buat dua kali So ini yang asal tadi. Okey, kemudian kita ambil data itu, kita darabkan dengan 2. So darabkan setiap data ini, setiap nombor ini dengan 2. Jadi kita akan dapat satu set data yang baru. Okey, bila setiap nombor ini didarab dengan satu pemalar, kita dapat satu set data yang baru. Sama juga kita cari julat. Julat ialah nombor paling besar tolak nombor paling kecil. Nilai maksimum tolak nilai minimum. 100 tolak sifar, kamu akan dapat 100. Okey, kita bandingkan yang asal 50, yang ini 100. Okey, kemudian julat antara kuartil. Sama macam tadi, kita cari dulu kuartil ketiga. Kuartil ketiga ialah 70, antara 76 hingga 80 dan 84 ni, kita cari titik tengah dia. 76 tambah 84 bahagi 2. Dan kuartil pertama 40 tambah 56 bahagi 2. So kita tolak, kita akan dapat 80 tolak 48. So kita dapat 32. Okey, yang asal 16, yang baru 32. Okey, kemudian kita buat sisihan piawai dan juga varian. Dengan menggunakan kalkulator, kita masukkan ke semua nilai yang baru ini. Okey, tekan sahaja on, mode SD 1, masukkan setiap nilai yang ada dalam data ini. Kalau banyak-banyaklah dan setiap data, ingat bila kita masukkan data, kita kena ikuti dengan button M tambah ni. Okey, jadi bila kita masukkan sampailah nilai yang terakhir, dan 100. Kemudian kita tekan shift nombor 2. Dan kita ambil nombor 2 untuk sisihan piawai. Kita tengok di sini sisihan piawai dia ialah 27.06. 27.06 ni kita kuasa 2 kan. Kita akan dapat 732.44. So ini ialah nilai baru kita, iaitu sisihan piawai ialah 27.06. Dan juga dia punya varian dia 732. So apa perbandingan, apa yang boleh kita katakan? Okey, perbandingan antara data baru ni, sukatan serakan yang baru dengan sukatan serakan yang asal. Kalau kita bandingkan, kita akan dapati bahawa bagi julat baru, dia adalah 2 kali ganda julat yang asal. K darab julat asal. Kalau di sini 50, kita darab dengan 2 tadi. Nombor tu kita darab dengan 2, pemalar tu 2. Jadi julat asal dia akan jadi 50 darab 2 jadi 100. Maksudnya K darab julat asal. Okey. Bila kuartil, julat antara kuartil ialah K darab dengan julat asal juga. Betul tak? 16 darab dengan 2, kita dapat 32. Maksudnya dia sekali ganda juga. Okey, bila kita darab dengan pemalar 2, maksudnya nilai di sini, nilai julat ini pun darab 2. Okey. Untuk sisihan piawai 13.53 jadi 27.06 pun kita darab dengan nilai pemalar yang kita darab. Okey, 2. So jadi 13.53 ni darab 2, kita dapat 27.06. Untuk varian, dia adalah 183.11, jadi 732.44 ni ialah
K kuasa 2. Maksudnya kalau di sini 2 yang kita gunakan sebagai pemalar, jadi 2 kuasa 2, 4. 4 darab dengan 183.11, kita dapat 732.44. Jadi sebagai kesimpulan, kalau kita mendarab sesuatu data itu secara seragam dengan satu pemalar, julat dia akan K pemalar tersebut darab dengan julat dasar. Julat antara kuartil pun sama, pemalar darab dengan julat antara kuartil asal. Sisihan piawai ialah K darab dengan sisihan piawai asal, dan varian kita kena K kuasa 2, pemalar tersebut di kuasa 2 dulu, lepas tu baru darab dengan varian asal. Okay. So itu kalau darab. Kita tengok lagi. So ini ialah dia punya perwakilan grafik. Okay. Kalau kita mendarab cerapan yang diberi dengan 2. Okay. Setiap data itu didarab dengan 2. So 1 ni kita darab dengan 2. 2 pun kita darab dengan 2. Dan seterusnya kita akan dapati serakan seluruh plot titik telah berubah menjadi 2 kali ganda lebih lebar. So kita tengok jarak dia lebih lebar, lebih besar. Julat skor asal 5 tolak 1, 4. So 5 tolak 1, 4. Julat skor baru ialah 10 tolak 2. So 10 tolak dengan 2, kita dapat 8. Jadi kita nampak di sini 2 kali ganda sebab kita darab dengan 2. Jadi julat bagi data baru menjadi 2 kali ganda julat bagi set data asal. Apabila setiap cerapan dalam satu set data didarab dengan satu pemalar, julat baru adalah K darab julat asal. Okay, kita boleh buat kesimpulan bahawa apabila setiap cerapan dalam satu set data didarab dengan satu pemalar K, nilai sukatan serakan akan berubah. Okay. Seterusnya kita tengok kalau kita bahagi. So saya ambil yang mudah, kita bahagi dengan 2. Data yang sama, okey, kita cuba bahagi dengan 2. Setiap data ini bahagi dengan 2. Jadi julat dia adalah nombor paling besar 25, nombor paling kecil sifar. 25 tolak sifar kita dapat 25. Julat antara kuartil kita dapat 19 tambah 21 bahagi 2 dengan 10 tambah 14 bahagi 2. Kita tolakkan, kita dapat 20 tolak 12. Jadi kita dapat 8. Yang asal 16 yang baru 8. So sisihan piawai dan juga varian, kita gunakan kalkulator. Masukkan setiap data. Okey, kita nak cari apa sisihan piawai yang baru. Kalau kita bahagi data itu dengan 2, setiap nombor tu kita bahagi dengan 2. Jadi kita masukkan, kita akan dapat 18 M tambah 19 M tambah 21. Dan yang terakhir kita masukkan 25. Diikuti dengan shift nombor 2. Kemudian kita tekan lagi nombor 2. Dan sisihan piawai kita dapat 6.77. 6.77. Kita cari varian kuasa 2. Kita dapat 45.78. Jadi kita dapat ini ialah sisihan piawai dan juga varian yang baru. Jika kita bandingkan, kita tengok julat dia. Bila kita bahagi dengan 2, julat pun dia akan bahagi dengan pemalar itu. Okay, kalau kamu perasan di sini 50, di sini 25. Separuh dia. Ataupun 50 bahagi 2, kita dapat 25. 16, di sini 8. Sisihan piawai daripada 13.53 kita dapat 6.77. Daripada varian dia 183.11 kita dapat 45.78. Jadi kita boleh buat kesimpulan kalau data kita tu kita bahagi dengan satu nombor kita akan dapat okey, bila kita bahagi dengan satu pemalar K tu, kalau kat dalam kes ni kita bahagi dengan 2 lah, kita dapati julat asal dia pun bahagi dengan pemalar tersebut. Okey. Kuartil julat antara kuartil
bahagi dengan K, daripada yang asal bahagi dengan pemalar yang kita bahagi tu. Sisihan piawai baru kita dapat sisihan piawai asal bahagi dengan K. Varian yang baru kita dapat varian asal bahagi dengan K kuasa 2. So untuk varian ni dia ada K kuasa 2. Dan kalau kita buat perwakilan grafik pun kita akan dapat sama jugalah macam yang kita buat darab tadi. Kita dapat dia adalah separuh daripada yang asal. Okey. Yang terakhir ialah kewujudan nilai pencilan dalam data. Okey, maksudnya kalau ada nilai yang terlalu besar ditambah dalam data ataupun nilai yang terlalu kecil ditambah dalam data ataupun dikeluarkan daripada data. So, saya tunjukkan satu nombor pencilan 100 ditambah daripada data asal. So, kita tambah lagi satu nombor. Okey, 100. Jadi, kita cari julat. Julat yang baru ialah 100 tolak dengan sifar, kita dapat 100. Kemudian julat antara kuartil, di sini median ialah nombor tengah-tengah. Jadi julat antara kuartil adalah 42 tambah 50 bahagi 2. Julat kuartil ketiga. Kuartil pertama ialah 20 tambah 28 bahagi 2. Jadi kita tolak, kita dapat 46 tolak dengan 24. Jadi kita akan dapat 22. Sisihan, piawai dan juga varian. Sisihan, piawai dan juga varian kita masukkan dalam data. Sekarang bilangan data kita dah bertambah lah. Okay, kalau tadi kita ada hanya 9, so yang ini kita ada 10 data. So N di sini menunjukkan bilangan data yang kita dah masukkan. So setiap data yang dimasukkan, ingat kita kena diikuti dengan button M tambah tu. Okay, supaya dia boleh record kita punya memori. 50 dan yang terakhir 100. So jadi di sini bilangan data kita mesti 10. Shift nombor 2, kemudian nombor 2 lagi. Jadi sisihan piawai dia kita akan dapat 24.53. Varian dia kita akan dapat 601.61. Okey, jadi kita dapat sisihan piawai dan juga varian yang baru. Jadi apa yang boleh kita simpulkan daripada nombor-nombor ini? So, kalau kita tambah nilai pencilan ataupun kita keluarkan satu nilai daripada data asal, julat akan berubah dengan mendadak apabila satu pencilan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam set data. Nilai julat antara kuartil kurang dipengaruhi apabila satu pencilan ditambah atau dikeluarkan daripada satu set data. Okey, kalau julat ni kita nampak perubahan mendadak. Kalau julat antara kuartil beza dia tak besar sangat. Okey, nilai bagi varian dan sisihan piawai akan bertambah dengan banyak apabila satu pencilan ditambah ke dalam set data. Jika beza antara nilai cerapan baru dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baru akan semakin kecil dan sebaliknya. Okay. Kalau beza antara nilai cerapan yang dikeluarkan dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai yang baru akan semakin besar dan sebaliknya. So yang ini kita boleh cuba buatlah, tengoklah apa nilai yang kita keluarkan, apa nilai yang kita tambah, kita boleh nampak perbezaan dia. Okay. So dari segi perwakilan grafik, okay, contohnya daripada satu set data ni, dia dalam skor kuis matematik ni tiba ada satu pencilan 9 dimasukkan. Okay, dimasukkan tadi data tu terkumpul di sebelah kiri. Okay, 1 hingga 5. Tiba-tiba ada satu nilai baru dimasukkan, pencilan 9 ni dimasukkan. Jadi kita tengok serakan keseluruhan plot, titik telah menjadi lebih lebar. Julat skor asal 5 tolak 1, 4. Ini nombor paling besar dia 5, jadi 5 tolak 1, 4. Tapi di sini nombor paling besar dia ialah 9. Jadi 9 tolak 1, 8. Jadi nampak dia punya perbezaan tu besar. Julat bagi set data baru menjadi lebih besar dibandingkan dengan julat bagi set data asal apabila satu nilai pencilan dimasukkan.
Okey, nilai sukatan serakan bagi set data baru akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai sukatan serakan bagi set data asal apabila satu pencilan dimasukkan. Okey, so itu ialah apa perubahan-perubahan terhadap sukatan serakan apabila data tu kita tambah, tolak, darab atau bahagi ataupun ada kewujudan nilai pencilan. Okey, tengok satu contoh. Praktis kendali 82D muka surat 234 nombor 5. Julat dan varian bagi satu set data ialah 25 dan dia dah bagi julat dia 25, varian dia 2.7 masing-masing. Jika setiap cerapan dalam set data tersebut ditambah dengan 2, kemudian didarab dengan 4, tentukan julat dan varian yang baru. Sekarang kita dah tahu tadi, kalau tambah 2, kemudian kita darab lagi dengan pemalar, apa perubahan terhadap julat dan juga varian. Okey, so kita ada julat yang asal. Julat yang asal ialah 25. So bila kita tambah dengan 2, satu data tu kita tambah dengan 2, julat yang baru akan jadi 25 juga. Okey, sebab kalau kita tambah atau tolak, julat tidak berubah. Kemudian data tersebut didarab dengan 4. Setiap cerapan tu didarab dengan 4. Jadi julat dia akan darab dengan 4. Darab dengan pemalar tersebut. So daripada 25, bila kita tambah dia masih lagi 25. Kemudian julat yang baru tu dia akan jadi 25 darab 4. Jadi 100. Okey. So sama juga kita buat untuk varian. Varian yang asal dalam soalan ialah 2.7. Kemudian set data tersebut, set nilai itu ditambah dengan 2. Okey, so bila setiap nombor itu ditambah dengan 2, apa berlaku kepada varian kita? So varian kita masih 2.7. Okey, dan bila kita darab dengan 4, 2.7 darab dengan 4 kuasa 2. Ingat kalau varian dia ada pemalar tu kena kuasa 2. Jadi 2.7 darab 4 kuasa 2 kita dapat 43.2. Okey. So itu ialah bagaimana kita menentukan, melihat kesan perubahan data terhadap sukatan serakan daripada segi pengiraan kita sukatan serakan tu dan juga perwakilan grafik. So saya harap dengan penerangan yang panjang lebar ni kamu boleh faham. So kita akan sambung lagi dalam video pembelajaran yang akan datang.